Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, Astaghfirullah ya Rabbi, Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, Astaghfirullah ya Rabbi. Ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi. Ku tak layak ya Allah ke syurgamu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke nerakamu ya Allah, ku tak layak ya Allah liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan Imam Barisan AJK Surau Al-Hijrah. Al-Hijrah takut silap sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tamunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diizinkan kita berada dalam surau ini dan sama-sama kita mengerjakan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Dan sekarang ini pun kita dah masuk kepada bulan Rajab, bulan Syaban. Malam ni malam yang ketiga. Bulan Rajab telah berlalu. Tapi insya-Allah sebagai mukadimah saya pada malam ini saya nak cuba ambil sikit tentang peristiwa yang berlaku bulan Rajab dan insya-Allah kita cerita sikit bulan Syaban. Dan insya-Allah kita masuk pada kitab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rajab ini merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Syaban merupakan bulan Rasulullah. Dan Ramadan yang bakal kita temui mungkin insya-Allah dan kot. Tak tahulah kalau pendek umur tak tumpeklah kita akan temui Ramadan, bulan umatku, ini bulan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuba nak ambil lagi sebab panas Isra Mi'raj tu masih ada lagi. Tak tahulah sini dah buat ke belum Isra Mi'raj? Dah sudah buat tuan-tuan. Yang mana saya nak ambil dalam masa sedikit untuk kita ambil kesimpulan daripada apa yang kita dapat daripada Isra dan Mi'raj ini. Memang satu peristiwa yang amat besar dalam Islam. Cumanya saya nak ambil 2, 3 ataupun 4 perkara yang kita boleh ambil kesimpulan. Sebab nak cerita Isra Mi'raj lama. Satu hari tak habis. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, saya nak sebut di sini ialah ada beberapa perkara yang kita boleh pegang dan kita boleh amal. Jadikan sebagai amalan dalam hidup kita. Di antaranya ialah peristiwa bagaimana Nabi sebelum diisrakan ini dan dimi'rajkan, bagaimana Jibril alaihissalam datang Nabi, lalu manggil Nabi bangun. Dan yang kita tahu Nabi ini dibelah dada dia. Belah dada dia kan, semua orang tahulah kau. Tu cerita dah habis dah, cerita dah lama, cerita 10 tahun dah tu. Bahkan cerita ni 1000 tahun dah. Belah dada. Yang mana di belah dada ni dibuang. Keluarkan jantung dia tu.
Orang kenapa? Darah hitam. Dek? Darah hitam inilah yang dikatakan tempat syaitan. Lalu dimasukkan di antaranya ialah 3 mangkuk itu hikmah, ilmu dan iman. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada sini? Ia ini perlu kepada pembersihan jiwa. Perlu kepada kita berusaha untuk mensucikan jiwa. Sebab jiwa ni Allah Ta'ala ilhamkan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa ni ada 2, satu jalan ke fujur, yakni jalan kejahatan, dan jalan takwa. Jadi kita kena masukkan dalam jiwa kita ini jalan-jalan takwa. Jangan sampai syaitan menguasai diri kita, jiwa kita ini, hati kita. Ini di antara yang kenapa Rasulullah SAW dibelah dan dibuang. Sebab perlu persucian jiwa kerana nak melakukan satu perkara yang besar. Sebab itulah kita lepas ni jangan pergi Colombia ke mana, KPJ ke apa, bola ni. Kenapa pula? Ustaz Hasan kata, dia kata kena bola buang darah hitam. Itu jangan baik kerja. Sekarang ada yang gol ke, ada yang kolu. Bukan itu caranya. Tetapi Allah gambarkan dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, maka akan tenang jiwa, akan bersih jiwa, tenang, tatma'in, tenang jiwa. Sebab itu dalam surah Syam tadi saya baca, qad aflaha man zakkaha, dan berjayalah orang-orang, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Ini Rasulullah nak ajar kat kita. Peristiwa itu mengajar kita kena bekerja membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Di antaranya yang paling hebatlah ni PhD. Tak gitu. Itu satu-satunya pangkat yang tak payah belajar. Bagi orang Melayu apa dia? Perasaan, hasad, dengki. P perasaan, S hasad, D dengki. PhD. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dah buang. Sakaan ghadab, marah tak menentu. Apa lagi? Perasaan apa ni? Hubbud dunia, hubbud jah, hubbur riasah, riak, takabur dan sebagainya. Kita perlu bersihkan supaya kita selamat dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, matlamat kita ialah untuk mencari keredaan Allah dan juga untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tu matlamat hidup. Sebab tu orang yang tak ada matlamat hidup, tu yang kita tengok. Masuk hotel pun sampai 600,000, 160,000, 200,000 semalam. Buat apa kan? Matlamat hidup tidak ada. Sebab tu kita kena pastikan matlamat kita itu, hidup kita betul. Pastikan jiwa kita bersih. Satu. Sebab saya tak nak ambil panjang, ambil sikit je. Yang kedua, kita lihat Nabi SAW ini, Allah Ta'ala telah naikkan pangkat dia. Rasulullah duduk satu pangkat yang tinggi. Satu pangkat yang tinggi, yang mana anugerah yang tidak pernah daripada bagi orang lain. Nabi boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam satu wilayah, laisa kamislihi syai', kita pun tak tahu macam mana. Allah Taala aja tahu. Itu fi ilmillah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan Nabi Muhammad ni orang yang kesayangan Allah Taala, sebagaimana kesayangan Allah Taala kepada Nabi Ibrahim. Iaitu Nabi Muhammad ini adalah penghulu para anbiya. Allah lantik. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, bagaimana sikap Nabi. Walaupun duduk tinggi, walaupun makam boleh naik surga pertama, surga kedua, surga ketiga, surga 8, langit pertama, langit kedua, langit sampai langit sada, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada hijab. Ada satu tempat, Allahu alam, kita pun tak nak cerita, itu semua dalam ilmu Allah Taala. Yang tidak ada makhluk yang mampu masuk dekat situ kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi satu pangkat yang terlalu tinggi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan tengok sikap Nabi Muhammad. Yang ini kita nak ambil. Apa dia? Nabi Muhammad ini tidak ego. Nabi Muhammad tak sombong.
Walaupun dia nombor satu dalam syurga, dia penghulu syurga. Nabi tidak pernah sombong, tuan-tuan. Nabi tetap dengan sifat tawadhu'nya. Sehingga Nabi lakarkan dalam satu hadisnya, man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu', maka Allah Taala akan angkat darjat dia, maqam dia. Dan barang siapa yang takabur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia, merendahkan dia. Tengok Nabi, tuan-tuan. Agak-agak kita kalau naik pangkat sikit macam mana, tuan-tuan? Mula lah kan. Beza. Mula-mula lu baru pegawai biasa. Lah ni terus naik kepada timbalan pengurus kau dah mula act dah. Tu act. Jangan act nanti jadi Y. Bila masuk kubur confirm PY, kena belasah kat malaikat muka nanti. Tuan Nabi ni tetap sifat tawaduk yang ini Nabi nak ajar, tuan-tuan. Di antara pengajaran Isra Mi'raj ialah Nabi ajar kita bagaimana sifat tawaduk perlu ada pada diri kita. Sebab tu, tuan-tuan, ada di antara ulama-ulama yang mengikut. Banyak ulama-ulama yang mengikut, mengikut perangai Nabi SAW, sikap Nabi, akhlak Nabi. Contohnya sahabat-sahabat begitu juga. Di antaranya ialah sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang telah dijamin masuk syurga. Kita jamin belum? Tuan-tuan tanya ni, tuan-tuan kena jamin ke? Dah Ustaz, ada surat pada Lauh Mahfuz datang, Putrajaya tak boleh pakai. Yang dijamin syurga bila disebut, kalau sekiranya kata seluruh penduduk kota Mekah ini masuk syurga kecuali seorang, aku takut yang seorang tu aku. Kita agak-agak macam mana, tuan-tuan? Saya gaji tinggi seorang macam. Itu namanya perasan. Perasan. Kita ni banyak perasan, tuan-tuan. Sebab tu saya selalu sebut, tolong jaga diri kita. Sebab ramai orang buat baik tetapi buat baik dalam keadaan berdosa. Dosa dalam buat baik ni cukup berbahaya daripada dosa. Dosa yang buat jahat kita tahu dah, kita tak buat dah. Di antaranya riak. Di antaranya ujub. Ujub. Yang ini ujub ni maknanya orang yang perasan. Heran kat diri dia. Boleh tahan, saya punya dahi ni lokuk tekau. Bismillah tu. Hitam. Main confirm masuk surga, ada surat rasmi kepada Allah Ta'ala. Sambung lagi. Nak tunjuk tu bahawa Nabi SAW ini bersifat tawaduk walaupun dia duduk di pangkat peringkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok dalam rawi yang terakhir, dalam bukan surah dalam rawi terakhir Barzanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi ni suka kepada orang fakir dan orang miskin, dan dia duduk bersama-sama mereka. Nampak? Di antara yang kita lihat sekarang ini, di antaranya ialah yang berlaku pada seorang ulama, Imam Asy'arawi, yang berulang alik. Dia ni imam ni, dia mengajar dekat Masjid Al-Husain di Mesir. Dia ni, tuan-tuan, dia ni setakat dia orang datang kuliah ni tak ramai dia orang datang. Kalau dia pergi kuliah ni orang tak ramai, cuma 30 ke 40 ribu orang je. Tak ramai. Saya ramai lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau ramai macam tu, tandas agak jadi apa, tuan-tuan? Mesti kotor kan? Kalau ramai pun nak orang. Taman datang kan ramai, macam kita pergi Mekah lah. Taman datang ramai orang, lambik sikit dah duduk luar. Maka yang memandu dia bawa pergi kuliah ni anak dia, bawa anak kereta. Ialah orang tua kan. Satu hari anak ni kehilangan ayah dia. Dia kata, mana kuliah ayah ni lah, 30 ribu, 40 ribu orang ni mana nak cari ni? Kuih mencari ayah ni. Akhirnya dia bertemu ayah dengan cuci lantai, cuci tandas. Tok guru. Anak mencari dia, ayah buat apa ni ayah, kata ni. Nak didik jiwaku ini. Jangan besok saya bangga tengok saya. Heran hebat saya ni. Orang datang kuliah tak ramai, 30-40 ribu orang je. Didik jiwa dengan basuh alas, setakat basuh tandas ada apa? Ini yang Nabi nak ajar dekat kita dan diimplementkan oleh
diamalkan oleh para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tempat takut, ya, sebab Nabi pun pernah sebut, yang riwayat oleh Bahaki, Malik Dinar pernah berkata, ini riwayat oleh Bahaki, ya, bahawa dia kata orang yang bercakap ni lebih berbahaya, ya, sebab dia akan disoal setiap perkataan yang dia cakap. Bila macam saya, aku lantik oleh Allah Ta'ala, lantik suruh cakap, tuan panggil saya kena bercakap. Takkan saya datang sonyap, ya kan, pukul ustaz. Tetapi Nabi pesan kepada kita, ya, orang yang bercakap ni bahaya kalau sekiranya dia bercakap tetapi tidak beramal. Yang ini yang saya takut, tuan. Dan beberapa ayat yang mesti kita tengok, ya ini, ya ayyuhallazi apa ni, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ni kita kena tengok. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan yang kamu tak buat? Besar kebencian dan kemurkaan Allah Ta'ala apa yang kamu katakan tapi kamu tak buat. Sebab tu saya tak suruh tuan-tuan, saya kata mari bersama-sama. Saya takut tu nak suruh tuan-tuan, sebab kita ni ada kelemahan. Kalau tahajud, mari kita bersama-sama. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang orang yang duduk depan ni dulu terjun dalam neraka daripada orang yang mendengar, tuan-tuan. Sambung lagi, cukup. Ni nak cerita tentang tawaduk. Nabi walaupun dalam keadaan yang begitu hebat, kedudukan yang tertinggi, Nabi tetap tawaduk, tuan-tuan. Merendah diri. Ya, dua. Jadi yang ini kita ambil lah. Tapi jangan merendah diri yang sombong. Nabi sebut takabur dengan orang yang takabur sedekah. Jangan merendah diri dengan orang yang takabur. Itu lain kali kita hurai. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, saya nak tengok, lihat Nabi ni pada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ya. Di antaranya yang kita dapat lihat, Nabi ni manusia yang tidak penting di sendiri. Nabi tak pernah penting di sendiri, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Bila berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan laisa kamitslihi syai', ya, hadis ini riwayatkan dalam tarikh sahih. Dia kata apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita baca tadi. Segala sekalian kebaikan dan kemuliaan, keberkatan itu adalah selawat yang adalah tertentu, yang baik itu tertentu bagi Allah. Cuba tuan-tuan tengok makna dia lah. Kalau salah makna saya. Nabi terpuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun jawab, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera ke atas kau wahai Muhammad, wahai Nabi. Ya, dirahmati oleh Allah dan diberkati. Allah jawab, tuan-tuan. Kita tadi itu baca tu sebenarnya yang dulu sebelum Nabi masa naik di Mi'raj kan kita baca. Itu kita baca. Tapi Nabi ni, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala ucap selamat sejahtera ke engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, dirahmati oleh Allah dan diberkatinya, Nabi teringat seseorang, tuan-tuan. Nabi tak penting diri. Lalu Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Selamat sejahtera ke atas kami. Nabi ingat siapa? Kita, umat Muhammad, umatnya. Lalu Nabi pun baca, Nabi tak baca Assalamu alayya, tapi baca Assalamu alayna, umatku juga. Sebab tu, tuan-tuan, sekarang ni kalau kita semayang, seluruh dunia berbelian mendoakan kita, tuan-tuan. Tapi yang semayang lah. Yang tak semayang tak dapat nolong dah. Golo lempak golo faham kan? Tahu Itu dia. Bagaimana sikap Nabi ni tidak pernah penting di sini. Kemudian Nabi sambung, wa ala ibadillah salihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, mereka yang berjuang agama Allah. Hari-hari kita doakan mereka. Nabi dah ajar doakan umat Muhammad yang taat dan mereka yang berjuang agama Allah. Nabi doakan setiap hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang laisa kamitslihi syai'. Kita tak tahu macam mana dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Faham kan? Tengok Nabi tak penting diri kan? Lepas ni, tuan-tuan, jangan penting diri sendiri. Ada lebih-lebih itu bagilah. Tengok susah-susah tu bagi sikit. Tengok jiran kita tu tak berasap. Memanglah lah ni tak berasap dah dapur kan. Semua pakai dapur gas, semua nak berasap. Tengok kesian. Kita Kentucky hari-hari kan.
Apa salah ulu-ulu sikit, tidak penting di sendiri. Ini di antara pengajaran yang kita dapat lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tengok tuan-tuan, sampai sekarang tahiyat itu dibaca setiap hari paling kurang 50 kali. Subuh 1 paling kurang Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isyak 2, banyak. Tuan-tuan bayangkan, berbelian manusia membaca hari-hari. Sebab tu kadang-kadang doa kita Allah tak terima, tapi oleh kerana berkat doa-doa orang mukmin yang lain kita dapat, tuan-tuan. Ini Allah Rasulullah nak ajak jangan penting. Jangan penting di sendiri, yang penting payah juga tak faham kan. Jangan penting di sendiri. Ya. Kena belajar meraih orang lain. Sebab harta yang ada, semua yang ada ini milik Allah, bukan milik kita. Bila-bila masa Allah akan ambil, tuan-tuan. Ya. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Daripada kaya dengan ada bodyguard, ada driver, ada pun semua, Allah boleh buat dengan sekelip mata. Tak ada pakai selipar Jepun lepas itu. Selipar RM2.50, kodai RM2, selipar RM2. Okay. Sebab Allah boleh ambil apa yang dia nak ambil. Dan Allah boleh bagi siapa yang dia kehendaki. Itu kuasa Allah yang tidak ada siapa yang mampu untuk melawan. Ya, Allahnya kuasa tidak boleh diundi, tuan-tuan. Demokrasi, undi-undi naik, tak ada. Ya. Tetapi kuasa Allah Taala tetap begitu. Walaupun orang seluruh manusia makhluk ini derhaka kepada Allah, kuasa Allah tetap macam tu. Walaupun seluruh makhluk ni berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kuasa Allah tetap macam tu. Tidak tergugat dan bertambah walaupun sedikit. Ini kehebatan Allah. Sebab itu kita kena yakin, berkeyakinan bahawa Allah itu maha hebat. Sebab itu Allah boleh buat bawa Nabi Muhammad ini dengan kuasa dia, dengan arahan dia, dengan iradat kehendak dia, dia boleh bawa, tuan-tuan. Ya, macam tak masuk kitab aja. Tuan-tuan. Jadi kita kena rasa apa yang Nabi tunjuk dan apa yang kita tengok dalam peristiwa, dapat kesimpulan peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita implementkan dalam kehidupan kita. Pertama tadi, kena bersihkan hati kita ni. Jangan biarkan hati kita ini dikuasai oleh syaitan. Ya. Kama salis syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara. Ya, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya. Misalan syaitan ni berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Apabila manusia itu kufur kepada Allah, maka syaitan berkata, sesungguhnya aku berlepas daripada engkau. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Ini dirakamkan dalam surah juzuk yang kelima, tuan-tuan. Suratul Nisa, tak silap saya. Tuan-tuan, tadi baca 6 murid saya baca. Dia baca juzuk 5. Ini ayat dia sedap. Tu saya ambil. Ya. Dia tadi dia tasmi' dengan saya lebih kurang dalam satu juzuk. Tuan-tuan, ini dia hati yang kena jaga. Jangan biarkan syaitan bermaharajalela dalam hati kita. Ya. Jangan biarkan hati kita ini dikuasai oleh syaitan, musuh Allah, yang suka sungguh kalau sekiranya kita ini di antara orang-orang dia kata dia nak digamaikan dalam mereka, kawan-kawan dia ramai. Okey, yang kedua tadi, walaupun kita duduk macam mana tinggi pun, kita kena bertakwa kepada Allah. Kita kena merendah diri. Bukan rendah diri merendah diri. Kalau nak rendah diri macam mana pula? Macam saya dah tinggi 6 kaki 3 inci, takkan nak rendah jadi 5 kaki, tak jamu dah. Merendah diri, bersifat tawaduk kepada Allah dan bersifat tawaduk kepada manusia bersama-sama. Yang ketiganya, saya dah sebut lagi tadi, yang saya sebut ialah jangan penting di sendiri. Nabi tak ajar penting di sendiri, tuan-tuan. Kita tengok orang susah, tengok tu orang tak boleh apa rumah, sewa rumah, saya nak guna halau. Apa salah duit kita banyak ni yang berlebih-lebih lampang tu bantu bayarkan sewa sekat 2-3 ratus, apa salah? Tak masalah apa?
Bahkan akan bertambah lagi banyak duit tu. Ya, bertambah banyak lagi. Duit tu insya-Allah. Dan yang seterusnya kita tengok juga kesimpulan ialah apa yang Abi Amin ambil itu ialah bab solat, tuan-tuan. Dalam dosa besar, kata dosa besar ni bab solat, salah satu meninggalkan solat salah satu pada dosa-dosa besar. Dosa besar ni dia tidak boleh hilang dengan kita ambil wudu, dengan solat dah. Dia dengan kita puasa. Man shama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Taala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Itu dosa kecil. Dosa besar kena bertaubat. Kerana ada syarat 3. Tinggalkan dosa, azam tak buat lagi, amal soleh. Ya. Kita tak macam umat Nabi Musa alaihissalam. Allah gambarkan dalam Quran, ya, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ya. Maka kalau syariat Nabi Musa, tuan-tuan, untuk bertobat ni dia kena asah pisau. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah sekali. Mati bertemu terbat. Ataupun ada ulama tafsir mengatakan dia kena bunuh orang lain, bunuh dia. Ini suasana syariat dulu. Syariat kita senang, tuan-tuan. Istighfar, menangis, leleh mata. Tak buat bagilah, ngakulah. Dulu saya jahil, ya Allah, lah ni dah pandai dah. Okeylah tu. Kan? Dulu kata memanglah zaman agogo, zaman kita dulu lah kan. Abang pas bottom kan, keluar kombang ke bawah. Kasut apa yang tinggi tu? Johnson tu kan. Siapa tak tahulah kasut tu. Ya. Lah ni suar kombang tapi sempit atas. Dulu suar kombang atas besar, bawah kombang. Ni sempit atas, bawah kombang. Itu fashion sekarang. Ya. Itu namanya pakaian telanjang. Okey, tuan-tuan. Jadi kita tengok solat ini merupakan satu perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab solat ni merupakan hubungan Allah Taala, berhubungan manusia hamba dengan Allah. Bila tidak ada hubungan, tidak solat, maka tidak ada apa berhubungan Allah. Allah berlepas diri. Sebab itulah macam mana hebatnya seseorang itu, tinggi kuasanya, pangkatnya, besar rumahnya, besar keretanya. Rumah tak besar lah, yang besar pula. Apa pun yang besar, harta banyak, berbelian sekalipun, tetapi dia tidak akan hidup dalam keadaan berkat jika meninggalkan solat. Saya nak tengok, tuan-tuan, sebelum saya masuk kitab ni, berapa jam ni? Terlajak lah. Ini mukadimah dan 8.30. Tak masuk kitab ni. Saya tengok, tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku kepada seorang wanita. Seorang wanita ni, dia kahwin dengan seorang suami lelaki yang baik. Baik kaya pula. Cukup semua. Maka lahirlah anak-anak yang comel-comel. Tapi jiwanya tak pernah rasa bahagia. Jiwa tak pernah tak rasa bahagia. Apa nak minta suami semua dapat, suami jaga elok-elok dia kata. Ya, anak pun comel-comel, hidung mancung boleh letak tu. Hanger. Ikut baju kan. Ya. Tapi tak bahagia. Lalu dia bertemu dengan seorang ulama atau seorang ustaz. Dia kata macam mana ya? Semua dah ada pek dah. Tak ada kurang sikit pun. Maka untuk dapatkan kebahagiaan itu, sini, maka dia kata, apa ustaz ulama sebut? Dia kata malam ni pergi sembahyang tahajud. Solat. Samping solat yang dah wajib ada, solat tahajud. Buat. Ya. Ini bukan saya suruh, ni saya cerita. Saya tak suruh, tuan-tuan, saya cerita je. Suruh saya kena buat dulu. Kalau tak buat kena berlangkung kat malaikat. Ya. Jadi, tuan-tuan, dalam beberapa ketika dia buat tu, jumpa semula ustaz ulama tu, dia kata alhamdulillah saya dah dapat kebahagiaan. Makna bahagia, tuan-tuan, apabila kita berhubung dengan Allah, kita dekat dengan Allah, insya-Allah dapat kebahagiaan. Bukan cara lain, tuan-tuan. Ya. Bukan kita besar. Dah tak cukup besar, otter lagi kan? Macam contoh dalam YouTube dulu ya. Putera mahkota, tak silap saya putera mahkota ni Arab Saudi yang telah meninggal dunia baru ni. Ya.
Dia ada kereta meh tuan-tuan. Dia buat penomeh tapi tak ada kat Arab Saudi, dia buat letak kat mereka. Lah ni dia mati tak bawa masuk kubur pun. Bukan kerana hebatnya harta tu, bukan kerana itu, tetapi dekat kepada Allah itulah mendapatkan kebahagiaan tuan-tuan. Sambung lagi. Anak cerita kan tak habis. Cumanya saya malam ini saya cuba nak ambil sikit tentang Syaban ni. Saya nak sebut satu je bahawa Nabi SAW pernah beritahu bahawa Syaban ini ibarat berbanding bulan-bulan lain seperti Nabi dengan Nabi-Nabi lain. Syaban ni kena banyak selawat sebab bulan Nabi. Selawat banyak. Sekali selawat Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi Umi wa ala alihi wasallam. Selawat sekali, Allah selawat 30, 10, malaikat 10, Nabi 10. Sebab tu arahan Allah, apa yang Allah Ta'ala beri pangkat Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat ni selawat kat Nabi. Allah beritahu ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suruh selawat. Berbanyakkan dalam Ramadan ini. Okey. Cumanya malam ini saya cuba nak ambil dalam beberapa ketika, mungkin dalam setengah jam ni ke. Sebab sebulan sekali kita sampai pukul 9 tak apa tak apa kan. Agak-agak pokang angkat tangan ustaz cukup pun saya boleh berhenti. No problem punya. Saya tak masalah tuan-tuan. Saya ni cuma dipilih sahaja duduk depan. Tetapi mulia ke tak mulia sejak Allah Ta'ala saya tak tahu. Mungkin tuan-tuan lebih mulia daripada saya, perempuan mungkin lebih hebat daripada saya. Malam-malam bangun tahajud saya mana tahu. Kan? Hebat tuan-tuan, tengok. Saya datang dulu kali bulan yang kedua dulu. Sebelum ni 2 bulan lepas saya datang tak siap lagi. Bulan lepas datang hampir siap. Bulan ni siap. Ini tuan-tuan punya kerja lah. Mungkin tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Cuma yang saya nak cerita tuan-tuan pada hari ini ialah satu dosa besar yang biasa berlaku, iaitu derhaka kepada ibu bapa. Derhaka kepada bapa ni sebab ridallah liridha'il walidain. Keredaan Allah Ta'ala di atas keredaan kedua ibu bapa. Saya nak pesan kepada para suami, pada lelaki. Lelaki dia sampai mati kena taat kepada kedua bapa dia, kena hormat kepada kedua bapa dia. Perempuan apabila dia bersuami, dia kena taat kepada isteri. Kepada isteri pula, pada suami. Terbalik pula. Itu masalah lah tu kan. Saya ulang lagi lelaki dia wajib berkhidmat kepada suami, kepada ibu bapa dia, taat kepada ibu bapa dia sampai ibu bapa dia mati. Dia tidak ada dia tak ada had. Tetapi isteri seorang wanita apabila berkahwin, dia kena taat dengan suami. Selagi arahan suami itu tidak bertentangan dengan syarak. Dah bertentangan syarak, tidak boleh. Sebab itu saya nak nasihatkan kepada wanita-wanita, isteri-isteri, bila ada suami, mak dia datang, panggil baliklah apa yang long ni, mak ada hal ni, kita nak pergi ke shopping. Dah janji dah bang nak shopping, tiba-tiba mak telefon dalam sejam, balik ke dalam sejam lah. Agak-agak pergi shopping dulu ke panggil sahutan mak dulu. Panggil sahutan mak dulu. Itu kewajipan bagi isteri. Kalau mampu sama-sama. Sebab dia kata tak tolonglah hari ni kena balik juga, ada hal penting. Kita dah janji dengan isteri. Isteri kena faham. Kalau sayang kat suami, pastikan suami kena taat kepada ibu bapa. Tuan-tuan ini saya beritahu tuan-tuan. Amin. Sebab saya pernah cerita dulu kan, bagaimana seorang lelaki, anak lelaki yang sakit sini. Bau ni dah 2 tahun, berapa tahun dah berubat tetapi tak elok. Sehingga satu hari dia ikut kelas motivasi. Kelas motivasi dia ikut motivasi lah. Lalu selepas motivasi itu dia tanya pada ustaz tu, ustaz, saya dah sakit lama. Buih berubek dah. Mana dongau berubek tapi tak pernah elok. Ini cerita seorang lelaki. Maka tuan-tuan, ustaz ni kata baliklah, cuma ada orang tua tak? Ada mak saya, ada abah tak ada. Ambil cuti 3 hari. Cuba cuti balik, pergi balik, cuba tanya mak ada bersalah tak bersalah. Tu tuan-tuan. Ni bab derhaka ni. Maka memang dia orang lelaki ni pun dia kata dia pergi ambil cuti tu hari dia balik.
Tak tahulah balik mana kan, tapi baliklah rumah dia kampung, balik kampung. Yang nyanyi balik kampung tu pun dah balik kampung. Sudirman tu balik kampung kekal. Ini balik kampung daripada kumpul balik kampung. Mungkin Kedah ke mana, Allahu alam lah. Dan dalam masa 3 hari itu, hari pertama dia balik, dia tanya ibu, ada tak saya ni buat salah ni, menyusahkan hati ibu? Kata tak ada. Ibu kan, ibu yang melahirkan anak ini, macam mana pun dia sayang ke anak. Tak ada. Hari kedua pun dia pujuk ibu, tolonglah cakap betul-betul ibu, ada tak saya ni buat salah dengan ibu, menyusahkan hati ibu? Dia kata tak ada, melukakan hati ibu, tak ada. Hari ketiga datang lagi anak si anak ni, wahai ibu, ada tak cakap betul-betul ibu? Ni saya mengajukan percakapan dia. Ada tak saya ni buat jahat ke apa ke, menyebabkan hati ibu terluka ke apa semua? Ada. Kali ketiga ni ada, tuan-tuan. Kamu ingat tak ketika dulu kata ayah kamu telah meninggal dunia? Ketika itu kamulah yang menjadi harapan mak, ibu untuk membantu membesarkan adik-adik. Ialah ibu menjaga silau mak, tolong menjaga ke kodai. Kamu telah meringankan ibu punya bebanan untuk membesarkan adik-adik. Ini cerita tuan-tuan, ini cerita benar. Tuan-tuan bayangkan, kata, kamu ingat tak suatu hari kamu berkata, mak, saya nak pergi sambung belajar. Ibu kata jangan, ibu dah tua, tolong bantu membesarkan adik. Tapi kamu berkeras juga, sehingga ibu terpaksa melepaskan dengan keadaan hati yang begitu pening, kecil hati, terluka hati. Kamu tahu tak bagaimana susahnya ibu peninggalan kamu membesarkan adik-adik kamu? Dia ada selamat. Kayak engineer tak apa ke? Jual sulama. Maka dia pun kata minta maaf lah ibu, dia peluk ibu ni, minta maaf. Maka tuan-tuan, ketika itu juga Allah sembuhkan sakit ni. Sebab kadang-kadang kita sakit sebabkan kesalahan kita dengan ibu bapa, tuan-tuan. Jangan main. Pergilah Colombia, aku habis masuk Colombia, aku ke PJ ke Port, tak kira. Yang pakar kat kalau kat mana, kat mahkota, kat sini tak tahu Syalam apa tahu. 4 hari 12,000. 4 hari 12,000, tuan. Tetapi ridha Allah liridha'il walidain. Keredaan Allah Ta'ala itu di atas keredaan kedua ibu bapa. Sebab itulah saya cukup respect kalau seorang itu dia mampu menjaga orang tua dia. Cukup respect, tuan. Walaupun dia macam mana pun saya cukup respect. Kalau boleh angkat bola. Sebab dia mampu untuk menjaga kedua bapa dia ataupun salah seorang daripadanya. Ini tuan-tuan. Kalau dia tidak ada, maka kita tidak ada. Nampak? Kalau dia tahu kata anakku derhaka masuk ke dah besar, kau coki mati-mati sonang mati terus kita sonang tak punya hati. Tapi dah besar macam mana nak coki kadang itu. Boleh faham Negeri Sembilan, tuan-tuan? Tak faham, buat faham sudahlah. Okey. Tengok jam. Itu contoh, satu contoh, tuan-tuan. Ini diceritakan juga kepada saya baru-baru ni, bukan dalam tahun lepas. Ada seorang datang, dia tolong, dia kontrak lah di Indonesia, lebih lama sini lah. Dia kata, Ustaz, ketika saya duduk di Penang dulu, ada berlaku peristiwa yang tidak masuk surat khabar. Surat khabar biasalah, peristiwa-peristiwa macam ni masuk. Kan? Okey. Tak lebih sikit-sikit juga nanti saya hilang. Tapi Selangor tak apa. Okey. Bulan 9 kono saya kan. Jadi tuan-tuan, anak ni dia minta duit dengan ibu. Dia kata saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada lagi orang, tuan. Mata kepala saya sendiri bagaimana seorang anak laki ini dia minta duit ibu ni. Ibu dia tak bagi, kata tak ada duit, dia tolak, ibu dah jatuh. Tuan-tuan, dia turun berumah dan berjalan lebih kurang 50 meter sahaja, tiba-tiba terjelus sampai ke pinggang. Bumi jerlus. Ini cerita si Tenggang lah, Tenggang moden ni. Tuan-tuan bayangkan orang tarik tak boleh. Tarik kamu tak boleh. Memang tak boleh, bumi grip, tuan-tuan. Maka orang pun mukajar, Cik Ustaz. Dia kata, ada umat tak? Abah ada.
Abah tak ada mak panggil dia yang boleh selesai tu. Tapi tuan-tuan mak itulah kan. Orang tua ni macam mana jahat anak pun. Ya, sepak lah, terajang lah. Bila tengok anak macam tu, dia datang dokek, dia ambil, pegang dia anak tu, maka senang naik. Sebab tu kemaafan mak, ibu, ayah ni penting tuan-tuan. Ya, saya sambung lagi lah, kan tak habis kitab kan. Itu contoh mukadimah cerita tentang orang yang derhaka kepada bapa-bapa. Jangan rasa kita duit dah banyak, pangkat tinggi, mak bapak kita ketinggalan zaman. Jangan tuan-tuan. Jangan. Sonang-sonang nak hantar ke mana? Ke mana tuan? Rumah orang tua. Rumah orang tua, Seri Kenangan. Dulu saya mana dekat Somban tu ada satu Seri Kenangan. Rumah Seri Kenangan. Tengok orang tua siang. Saya datang ziarah, saya ceramah dia. Pakcik semua dah tua. Makcik pun saya tak kata tua dah lama. Tapi alangkah sedihnya kata, anak-anak tidak tahu nak membalas budi pakcik-pakcik. Tapi tak apalah pakcik. Makcik, ingat, umur hanya sikit je lagi. Gunakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan yang ini adalah sebagai kefarah kita ataupun kebarah kepada pakcik-pakcik dan makcik-makcik sebab dulu buat orang tua. Jangan ingat tuan-tuan, hari ni kita buat orang tua, insya-Allah lepas ni Allah bayar cash, anak kita akan buat kita pula. Okey, lepas ni taubatlah banyak-banyak. Sebab tu saya sudah sebut di mana-mana kuliah tuan-tuan. Kalau anak kita jahat, anak kita tak berapa nak menjadi, jangan salahkan anak kita 100%. Jangan. Sebab mungkin kesalahan kita dulu Allah kifarah pada anak-anak kita. Saya pernah cerita dulu kan, saya tak ingat cerita, pasal cerita banyak, mungkin saya dah cerita sekali kot. Ada di sini tuan-tuan, saya ada kuliah dekat mana, tak ingat. Adalah saya kuliah yang tuan-tuan tahu pula. Dia kata bagaimana sikap saya, dia kata masa bila ustaz cerita tentang Allah kifarah, masa minum dia cerita dengan saya, betul ustaz. Saya dulu, masa dulu saya kecil saja 5 dah jam 4 dulu. Saya ni badan kecil, kuat berlari, ayah saya jalan besar. Macam badan saya ni lah, dia besar. Tiba-tiba saya buat perangai ayah saya, kerja saya nak pukul saya. Saya pun lari, yalah badan besar mana saya. Ongeh lah kan. Mencungap lah. Lepas tu tengok ayah tak ada kerja, dia pun nonggeng. Saya pun nonggeng ustaz. Dia goyang punggung saya. Hari ni kata minggu lepas ustaz, saya marah anak saya. Saya marah, saya kerja dia buat perangai. Saya tak dapat kerja dah mencungap. Somput. Maka dia kata anak saya menonggeng, dia goyang punggung itu. Lepas tu saya golak. Marah rumah saya. Apa dia bang anak buat tak senereh, buat tak elok, dia kata abang golak. Itulah perangai saya masa kecil dulu kata. Badan muka saya gitu. Tuan-tuan, sebab itulah kita jangan letakkan kesalahan sepenuhnya kepada anak kita, tapi letakkan juga kesalahan kepada kita. Kita kena bertaubat tuan-tuan supaya Allah tak kifarah kepada anak kita, kono kat kita. Faham alhamdulillah. Tak faham, faham sudahlah. Minum dulu panas. Walaupun walaupun pakai kon. Tengok jam tu. Ini dalam masalah derhaka kepada bapa. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, paparkan Quran dalam surah Al-Isra juga, iaitu ayat yang ke-berapa? Yang ke-23 hingga 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu janganlah menyembah kecuali Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu jika salah seorang di antara kamu kata keduanya ataupun kedua-duanya sekali telah mencapai usia tua dalam pemeliharaanmu,
maka janganlah sekali engkau mengatakan kepada mereka perkataan dan jangan kamu bentak mereka, tapi ucaplah mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semasa sewaktu aku kecil. Nak azan dulu kau? Tak payah. Tak apa tak, kalau nak azan kita bila luar. Kalau tak kita tunggu je lah. No problem. Masalah apa tu? Ni tuan-tuan Allah ajar kat kita. Dengan ibu bapa ni jangan pun jangan cakap. Terajang lagi tak boleh. Kata dia tak boleh, ustaz kata terajang tak apa. Itu tafsir sendiri, mazhab sendiri. Ya. Okey. Kadang-kadang kita tak ikat pun, tapi muka kita, memek muka kita pun nak ambil kira juga. Sebab tu kita bila nak tegur mak bapak ni, dia kena ada cara. Ya, kena ada cara nak tegur mak bapak ni. Jangan kita tongking-tongking mak bapak. Kena buat puji mak dulu. Bagus mak ni kita. Sebab jangan terguris hati. Di samping bila kita dah tegur elok-elok, kita nasihat elok-elok, jangan lupa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya untuk kembali ke pangkal jalan. Ini tuan-tuan, mak bapak ni jangan main-main tuan-tuan. Sebab mak bapak tak ada jual kat kedai, tak gitu. iPad ada jual kat kedai, kan? Kereta ada jual kat kedai, tapi mak bapak tak ada jual kat kedai. Nak tahu berharganya ibu dan bapa ini, bila tuan-tuan? Apabila kedua-duanya telah pergi meninggalkan kita. Macam saya lah, terasa gayo, leleh macam. Mana dia nak pergi? Nak pergi mak saudara, anak ramai. Dah gitu tuan-tuan Alah duduklah ke rumah. Orang sembilan kata mongoklah duduk ontok-ontok kat rumah. Kau nak ziarah lah mak saudara. Ya. Ni tuan-tuan. Tahu bila berharganya bapak-bapak ni apabila kita dua-duanya telah mati. Telah meninggalkan kita, dia balik, dia pencen tuan-tuan. Pencen untuk selama-lamanya, tak perlu semayang, tak perlu apa semua, masuk kubur, pencen lah tu. Macam kita juga lah nak pencen. Ada yang pencen kau? Ramai kan pencen sini. Tapi tak tahu saya tak kena. Kita nak pencen tu. Ingat, jangan sekali-kali derhaka kepada mak bapak. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga anishkur li walidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua bapamu, dan kepadaku nanti kamu akan kembali. Ya. Ini kita akan kembali kepada Allah. Allah akan soal satu persatu semua yang kita gunakan. Umur kita dengan mak bapak, dengan adik-beradik, tu kita hukum apa pula putuskan hubungan kerabat pula, hubungan rahim. Bagaimana semua amalan kita, tanggungjawab kita terlalu banyak. Kalau dia seorang pemimpin, dia nak disoal apakah kamu didik rakyat kamu. Kalau dia bos di tempat di tempat kerja, dia didik tak rakyat anak buah dia semayang, dia nasihat tak nasihat. Bos peduli apa? Dia kata saya nak semayang senyap pasal lah. Dah, itu tugas bos. Pastikan anak-anak tu dah nasihat, anak-anak buah. Walaupun dia tak ada kena-mengena, pastikan anak buah tu ikut perintah Allah. Semua akan disoal. Apatah lagi sebagai seorang suami. Pertama suami yang kahwin lebih. Yang kahwin lebih lah. Tapi tuan-tuan kahwin satu je. Yang kahwin lebih, kena jaga. Besok jangan macam ni. Kena pastikan betul-betul. Didikku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Anak-anak kita kena didik kembali kepada Allah, takut kepada Allah, kenal Allah, taat kepada Allah. Isteri kita begitu juga. Ini isteri, ialah ni cerita kan, tuan-tuan orang lain. Isteri keluar dalam keadaan bergaya, apa hebat semua. Gincu sana, cat sini, cat hitam, hijau, putih, merah, biru, semua ada. Kita pun puji isteri kita.
Hebatlah kau. Boleh kau tongah, dinda, intan payung. Daling ni hebat sungguh lah. Boleh kau tongah, boleh kau topi, boleh kau syurga, boleh kau neraka. Jangan tuan-tuan. Nanti kita letih. Kita nak masuk kubur, semua akan disoal. Sebab itulah nikah senang tetapi tanggungjawabnya payah. Diri kita pun nak dipertanggungjawabkan juga. Mata gunung kat mana, fikiran gunung kat mana. Sebab tu kalau pergi Mekah tuan-tuan, tiba-tiba kita semayang dekat Masjidil Haram, ada Arab tokan kalau kita langkah dipijak agak-agak tuan nak kata apa tuan-tuan? Celaka tu Arab ni. Betul tak? Betul tak betul tuan? Jangan tuan-tuan. Kalau saya ajar diri saya, memang padan muka kau. Kenapa pula? Kau fikir tak betul kat Malaysia lu. Datang ke sana, memang padan Pak Arab pijak ni. Ni sebagai kiparah pun dipijak kepala. Padan. Dah gitu. Sekali di sana Allah pun kono penyiku kepala. Memang padan. Jangan marah. Masa tu kono didik diri kita, jiwa kita. Inilah dia sebab perbuatan saya dulu. Allah kiparah sekarang Allah nak buang. Jangan marah. Balik ke Malaysia. Tak guna batu Arab tu. Dipijak kepala den kata. Jangan. Ya. Saya suka bila mana perkara tu berlaku, kita tengok muhasabah diri tuan-tuan. Ya, muhasabah diri. Jangan cerita orangnya. Ya. Okey, cukup dekat tu dulu. Berapa dah jam? Tengok tak. Oi, 8.51 macam boleh tunggu lagi ke? Tuan-tuan rumah jauh, saya rumah Roket tak apa. Okay, sama lagi tuan Kemudian kita tengok tuan-tuan. Satu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannan wala mudminu khamrin. Rawahu Syaikhan. Tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua bapaknya. Orang yang suka menunjuk-nunjuk pemberiannya, ini heboh riak. Dan juga orang yang kecanduan minuman keras, minum arak. Yalah, Guinness Stout is good for you. Lah ni kena tukar. Islam is good for you. Ya, buat tuan. Tiger beer lah apa semua orang mengaku semua. Itu di antara menyebabkan seseorang itu diharamkan masuk syurga. Satu, syirik kepada Allah, derhaka kepada bapa. Yang kedua, orang yang suka menunjuk-nunjuk. Copek TV 1, copek TV 2, TV 3, TV 4 dah apa? TV 5, kalau Astro 24 channel, 28 channel, baru Bayon pula apa? Bayon ke Bayon? Apa lagi? Parabola, berpuluh-puluh channel. Masuk cepet bagi 1,000 je, 100 je masuk semua. Tu sah lah tuan. Rugi. Ni semua sebab itulah riak ini satu perkara yang amat besar di sisi Allah. Itu juga derhaka kepada Allah. Sebab tu ada dua golongan yang duduk di Ashabul A'raf, atas pagar. Ni sahaja yang boleh duduk atas pagar, lain tak boleh. Ya. Faham aja. Yang pertama sekali ialah orang yang mati syahid tetapi dia keluar berjuang, tidak meminta keizinan daripada ibu bapa dia, maka dia mati syahid. Lalu nak masuk neraka tak boleh, nak masuk syurga tak boleh. Nak masuk neraka dia mati syahid, nak masuk syurga dia derhaka kepada ibu bapa. Duduk tu tengah, terpulanglah besok di akhirat. Allah Ta'ala nak masuk syurga ke mana, terpulang kepada Allah. Ini Ashabul A'raf. Ada satu surah namanya Suratul A'raf. Yang keduanya orang berhutang. Orang berhutang. Dia baik, soleh, mati okey. Nak masuk neraka, baik. Nak masuk syurga, hutang ada. Lebih baik bayar hutang sampai sebelum mati. Ini kecuali lah kalau kita tak mampu bayar, itu Nabi tolong bayar besok. Ini masalah dia. Ya, kita mampu bayar, cenekel tuan-tuan, ngelat. Ngelat banyak. Kalau saya bilang kata cenekel betul kalau bayar hutang. Pergi luar negara boleh, bayar hutang tak boleh.
Ni tuan-tuan. Sebab tu derhaka kepada ibu bapa ni satu benda yang amat besar di sisi Islam. Sebab itulah kita kena hormati mak bapak kita. Kemudian kita tengok lagi di antaranya ialah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, 3 ayat Quran yang turunkan dengan 3 macam perkara mengiringinya. 3 ayat Quran. Ya, sehingga tidak akan terima salah satu perkara kecuali diperhubungkan dengan salah satu lagi, dengan satu lagi ataupun yang lain, iaitu ayat pertama. Ati Allah wa atiur Rasul. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berartinya taat kepada ajaran Allah tetapi tidak taat kepada ajaran Rasul, maka semua amalan tidak akan terima. Dia taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasul. Tidak mempercayai Rasul. Habislah. Dua-dua kena jalan sekali. Kemudian yang kedua, aqimus salata wa atuz zakah. Surah An-Nisa ayat 7. Dirikan solat dan keluarkan zakat. Maknanya orang yang solat tidak mengeluarkan zakat, maka amalan tidak diterima. Sebab dia mesti iring sekali. Solat sampai hitam-hitam macam ni, zakat tak keluar. Reject. Amalan mardud. Kalau pergi apa? Pergi haji mabrur, bukan haji mabrur, haji malbaru. Itu haji malbaru banyaklah ni. Sebab tu orang pergi Mekah ni, satu dia balik cerita Arab jahat. Yang kedua dia shopping bagai nak rak. Tak patut abang pun tak boleh naik ke atas. Daripada 2 beg dia akan jadi 10, 5 beg ke 10 beg poning kepala. Alas-alas tinggal kat Jeddah. Balik rumah solat sepinggang aja. Tu kadang-kadang satu sikap yang kita kena betul. Tak apalah shopping, tak masalah, tapi padan-padan. Kita nak pergi situ tuan-tuan, nak pergi situ beribadat, buat kojo. Sebab tu ada pandangan, ada pendapat mengatakan sekali kita sebut subhanallah, 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 sekali kita sebut bersamaan 100,000 di tanah haram tuan-tuan. Wallahu alam lah pandang tersebut. Buatlah kojo. Kan? Menangis sebelah Nabi, saya datang Nabi 3 hari je ni nak balik tak mau lagi. Mudah-mudahan kau tak marah kasih ya Allah Rasulullah. Okey, tuan-tuan. Ini pergi ke Mekah nak siku orang pung kenapa? Cium Hajar Aswad. Hajar Aswad tu sunat je. Kau dapat alhamdulillah tak doa, ya Allah sembahyang hajat 2 rakaat. Saya nak cium Hajar Aswad. Allah akbar. Kira cium. Insya-Allah lah lagi. Ini contoh ya. Ini tuan-tuan. Habis. Kemudian yang ketiga ialah anishkurli wali walidaika. Luqman ayat 14. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua bapaku. Yakni orang bersyukur kepada Allah dan tidak mahu bersyukur kepada kedua ibu bapanya, maka amalan tidak dapat diterima. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, ridallah fi ridail walidain, fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kerelaan Allah Ta'ala pada kerelaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Ini tuan-tuan. 3 ayat ni. Yang pertama sekali ialah ati Allah wa ati Rasul. Satu, dia mesti beriringan. Aqimus solah wa atuz zakah, dirikan solat, keluarkan zakat. Anishkurli wali walidaika, kau bersyukur kepadaku dan juga kepada dua bapa. Ni ayat ni, kalau salah satu tak dibuat, maka yang satu lagi tidak diterima, maknanya dia hampa gitu. Sebab itulah pentingnya kita berilmu tuan-tuan. Dah berilmu mesti berkeyakinan. Kita sebut tadi kan, Allah masukkan dalam dada Nabi itu, dalam jantung, ilmu iman. Kalau sakit ilmu je pun bahaya juga. Sebab tidak yakin. Kita dah ada ilmu, kita minta Allah Ta'ala bagi kekuatan kita beramal dengan ilmu kita. Berkeyakinan dengan ilmu tersebut, lalu kita berkeyakinan Allah, beriman kepada Allah. Di samping minta Allah Ta'ala kurniakan bijaksana macam mana nak selesai masalah. Sebab dalam dunia ini ialah dunia penuh dengan masalah. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz banyak masalah. Ustaz lagi banyak masalah. Yalah, masalah orang lagi, masalah dia lagi, tak gitu. Dia punya masalah tak selesai, orang datang tanya lagi bertalu-talu. Itu yang copek uban, tuan-tuan. Anda tengok tuan-tuan, saya uban kan. Banyak uban. Umur muda tuan baru 27. Okey.
Itu dia. Sebab dalam dunia ni Allah Ta'ala suruh selesai masalah. Nak relax, nak tenang, nak apa ni, nak seronok, nak apa, masuk syurga dulu. Bila pula boleh masuk syurga? Entah. Kan? Jangan perasan, ya, macam eleket ku tunggumu di pintu syurga. Enggak, syurga tu bapak dia punya kah? Syurga tu Allah Ta'ala punya. Bukan boleh pri-pri macam tu. Kena duga lah, kena itulah, kena ini, kena macam-macam kena, tuan-tuan. Nak tengok sabar tak sabar. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan mak mentua kita, pompang, mentua pupeng. Sabar. Ini ujian Allah Ta'ala. Jangan ku lawan mertua. So, tunggu besok kita ada menantu kita akan buat kita. Macam tuan-tuan. Oh, ni ambil anak, mertua dia tak peduli. Tak kena, tuan-tuan. Tak lama lagi anak kita nikah, menantu kita akan kerjakan kita pula. Macam kita mengenakan mertua kita. Tuan-tuan. Sebab tu dalam dunia ini adalah tempat selesai masalah. Dan tidak ada orang yang tidak bermasalah. Tetapi bila orang yang banyak tawakalnya kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang ikut perintah Allah, tinggal ke larangan Allah Ta'ala, Allah permudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini semua orang baca belakang. Dia kata ini ayat panggil Rosi. Yalah kot. Ya, tulis dekat tu. Kadang-kadang dia tulis dekat warung tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah permudahkan baginya jalan keluar dan bagi rezeki tanpa tak terhingga ataupun tak sangka-sangka. Tapi dia pakai baju yang mantu itu pakai baju sempit, dia pakai tudung, pakai baju sempit, ustaz tengok meleleh helio. Tuan-tuan tak meleleh, saya meleleh sebab saya ni jin setan yang lokek saya ni general. Dia saling tengok meleleh helio. Jadi tu takwa tu dia kata, tapi tidak takwa. Sebab tuan-tuan, ada orang tanya, pakai tudung wajib tak ustaz? Tak wajib. Untuk perempuan pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Boleh faham ya? Pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Yalah pakai semua lah. Kecuali muka dan pergelangan tangan. Okey, semua kita. Tengok jam. Dah pukul 9 dah cukup tu. Pukul 9 lebih dah. Lain kali pula Jadi tuan-tuan, itu di antara perkara dosa besar. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah minggu kedua depan, bulan depan. Ada sekali lagi. Bulan Ramadan kita cuti lah. Sebab nak puasa kan. Jadi insyaAllah kita bincang tentang Isra Mi'raj. Sikit ambil kesimpulan yang kita boleh amalkan. Kemudian kita sikit tentang bagaimana sikap orang yang derhaka kepada kedua bapa dan bagaimana arahan Allah supaya taat kepada kedua bapa ini. Dan banyak cerita-cerita sebenarnya tuan-tuan, peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang menyayatkan hati kita sebabkan kerana derhaka kepada kedua bapa. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, saya minta maaflah jika ada perkataan yang mengguris hati tuan-tuan. Manalah tahu kan, sebab tu hukamat berkata, orang yang mendengar lebih bijak menilai daripada orang yang bercakap. Kita bercakap ni sedap aja tuan-tuan. Jadi insyaAllah apapun kita minta Allah Ta'ala supaya Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita beramal. Saya boleh beramal, tuan-tuan dan perempuan pun boleh beramal. InsyaAllah Allah Ta'ala redha kepada kita. Ya, itulah sebenarnya matlamat kita ini untuk mencari keredaan Allah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita istighfar sikit tuan-tuan ya, dalam seminit 2 ya. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Rabbi. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah ya Rahim. Astaghfirullah ya Rabbi. Ampunkanku ya Allah. Ampunkanku ya Rahman. Ampunkanku ya Rahim. Ampunkanku ya Rabbi. Ampunkanku ya Allah.
ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi. Ku tak layak ya Allah ke syurgamu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke nerakamu ya Allah, ku tak layak ya Allah ke syurgamu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke nerakamu ya Allah. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Rahim, astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Rahim, astaghfirullah ya Rabbi. Ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi. Ku tak layak ya Allah ke syurgamu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke nerakamu ya Allah, ku tak layak ya Allah ke syurgamu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke nerakamu ya Allah. Ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami ini dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama yang bertakwa dan beramal dengan ilmu-Nya ya Allah, dan matikanlah kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada yang memperjuang dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji ya Allah, dan penuhilah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati dan Kau kasihi, dan jadikanlah perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau berkati dan Kau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah umur kami yang berbaki sedikit lagi ni ya Allah dipimpin dalam hidayah-Mu ya Allah, dan matikanlah kami dan jadikanlah kami pengakhiran kehidupan kami ini pengakhiran yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada dalam memperjuang dan mempertahankan agama ya Allah. Dan hancurkanlah musuh-musuh Islam dan sehancur-hancurnya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam dan sehancur-hancurnya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam dan sehancur-hancurnya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami, terimalah
permohonan kami, terimalah rintihan dan rayuan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak-anak dan isteri kami, dosa para suami, dosa para jiran kami, dosa para sahabat kami, dosa kaum kerabat kami, dosa adik-beradik kami, dosa para muslimin dan muslimat, dosa para guru kami, dosa orang-orang yang berhak ke atas kami, sama ada dosa terdahulu, terkini dan selamanya, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nyata, dosa yang sengaja maupun dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dan juga ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya ya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya ya Allah. Kasihanlah serta rahmatilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan juga merahmati kami semenjak kami kecil. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.